Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Pemain daripada Piala Asia 2023 dan pemain skor bawah 23 tahun negara antara yang berada dalam senarai 33 nama dipanggil menyertai kem latihan pusat Harimau Melaya pada 8 Mac ini. Ia sebagai persediaan menghadapi perlawanan kumpulan D dan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Berdasarkan senarai nama tersebut, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kepanggung memanggil 21 daripada 26 pemain yang beraksi pada Piala Asia 2023 di Qatar Januari lalu. Kem latihan pusat kali ini juga meriah dengan 12 pemain baru yang dipanggil, antaranya penjaga gol Suhaimi Hussein, Azam Azmi Murad dan Safwan Mazlan dari Terengganu FC. Malaysia bakal menentang Oman di Muscat pada 21 Mac dan di Bukit Jalil pada 26 Mac. Menjelang Sukan Olimpik 2024 pada Julai ini, pelomba berbasikal lebuh raya negara Nur Aisyah Muhammad Zubir berharap diberikan kelengkapan dan peralatan baru bagi menghadapi saingan pada tamasya di Paris. Pelomba yang berasal dari Terengganu itu berkata peralatan grup set melibatkan gear serta brek dan bahagian tayar memainkan peranan penting dalam meningkatkan prestasi pelomba. Kita pun dah tahu sebab kita pun nak lawan dengan world class punya rider. Of course dia punya equipment pun dah top, paling top dia orang pakai. Kalau kita pun pakai yang tak bawa pada dia orang, macam mana kita nak lawan dia orang? Macam kat situ pun penting main peranan juga walaupun kita nampak sikit dalam 30% benda tu main peranan ke. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM pada November lepas mengumumkan Nur Aisyah sebagai wakil negara ke Paris selepas mendapat makluman daripada Kesatuan Berbasikal Dunia UCI bahawa Malaysia mendapat satu slot sebagai wakil Asia dalam acara lebuh raya wanita berdasarkan ranking. Perkembangan Liga Super, pasukan Kedah Darul Aman FC diminta menyerahkan maklumat tambahan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFS sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung status penyertaan mereka di Liga Super musim 2024-2025. Ketua Pegawai Eksekutif MFS Datuk Siwak Ramalingam berkata maklumat tambahan daripada pasukan sang kenali itu akan dibawa untuk dibincangkan dalam mesyuarat suku tahunan ahli Lembaga Pengarah Badan Pentadbir Bola Sepak tempatan pada 6 Mac ini. Dia berkata maklumat tambahan itu merupakan tindakan susulan skuad dari utara tanah air selepas First Instant Body FIB memberi tempoh kepada mereka menyelesaikan isu tunggakan gaji pasukan sehingga 5 Mac ini. Kedah dilaporkan berhutang gaji pemain untuk 4 bulan sejak musim lepas. MFF boleh mengambil tindakan seperti pemotongan mata dan menolak lesen kebangsaan untuk bersaing dalam Liga Super sekiranya masalah itu berterusan. Sebelum ini, Melaka United FC, Sarawak United FC dan Perak FC pernah dikenakan pemotongan mata sebelum musim bermula. Perkembangan saingan Piala TNB, skuad tenaga nasional Berhad TNB memerlukan saingan dengan langkah kanan apabila membelasah Kuala Lumpur City 7-0 dalam perlawanan suku akhir pertama malam tadi. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, TNB dilihat bermula garang mendominasi perlawanan pada awal permainan apabila Muhammad Azrai Aizal Abu Kamal membuka tirai jaringan pada minit ke-10. Wan Haziq Hishamuddin Wan Azmi Rusman kemudian menggandakan kedudukan pada minit ke-25 menerusi gol padang. Azra Aizat menambah gol peribadi kedua pada minit ke-26 sebelum pemain import Korea Selatan Jang Dong Yun meledakkan gol keempat TNB pada minit ke-31 pada babak kedua perlawanan. Pertahanan TNB Nur Syafiq Sumantri kemudian memastikan kedudukan TNB kukuh apabila menyudahkan dua jaringan pada minit ke-36 dan 37 sebelum Wan Haziq menyumbat jaringan ke-7 pada minit ke-39. Keputusan kekal 7-0 hingga WC penamat. Kemenangan itu menyaksikan juara Liga Hoki Malaysia 2024 itu berada di landasan terbaik untuk memperoleh kemenangan bagi aksi kedua suku akhir sekaligus mereka separuh akhir dan misi memburu gelar treble bagi musim ini. Sementara itu, dalam satu lagi aksi suku akhir pertama Piala TNB, Terengganu Hockey Team THT meneruskan momentum kemenangan selepas berjaya menewaskan Liaoning Hockey Club 5-2 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Sekiranya TNB dan THT mampu mengekalkan kemenangan pada suku akhir kedua pada Ahad ini, kedua-dua pasukan dijangka bertemu buat kali kedua.
Kali terakhir kedua-dua pasukan bertemu adalah pada aksi Piala Sumbangsi 7 Februari lepas. Manakala dua lagi perlawanan suku akhir pertama menyaksikan Maybank berjaya menundukkan TMB Thunderbolts 7-1 dan UiTM HAKPT UiTM menewaskan Nur Insafi Sporting 2-1 di Stadium Hoki Bertam, Pulau Pinang. Perkembangan sukan pemotoran, JDT Racing Team menyasarkan kedudukan podium dalam saingan Asia Road Racing Championship ARRC musim ini. Pelumbanya Hafiz Syahrin Abdullah mengakui dia dan pasukan perlu membuktikan kemampuan dalam kejohanan antarabangsa yang serba kompetitif. Bila saya beralih di Championship Asia Road Racing, ramai mengatakan saya macam step down, but this starter for me and JDT go together. It's not only individual one person going forward. It's because without the team, I also not be here or will be in the top. Hafiz bakal berentak dalam kategori ASEAN Superbike ASB 1000 yang bakal bermula di Lita Antara Runceng, Buriram, Thailand pada 15 hingga 17 Mac. Kejuaraan Kaprik Malaysia 2024, juara bertahan kelas CP 150, Muhammad Akid Aziz mengakui cabaran kali ini amat berbeza berbanding musim lalu, terutama dengan pelarasan terbaru. Pelumba pasukan CKJ Racing itu turut berharap dapat segera menyusahkan diri dalam saingan pembuka tirai di Lita Jasim, Melaka pada Ahad ini. Saya rasa masih belum bagi semua lagi sebab kalau ikutkan tiap-tiap race tu memang saya ada problem lah. So kita nak solvekan tu ambil masa. Dan every race memang ada big problem untuk suspension saya. Memang every race memang agak sukar. Setiap race kita ubah track ni lain. So terlampau banyak ubah. InsyaAllah kalau body baru ni mungkin masalah tu berkurang. Pada saingan musim lalu yang melaburkan tirainya di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang pada November lalu menyaksikan pasukan CKJ Racing cemerlang apabila seorang lagi pelumbanya dalam kelas utama Ahmad Afif Amran berupaya muncul sebagai naik juara keseluruhan. Menjelang Sukan Malaysia Sukma ke-21 di Sarawak pada Ogos ini, 10 emas menjadi sasaran kontingen Perlis pada Temasya yang bakal bermula pada 17 hingga 24 Ogos ini. Menteri Besar Polis Muhammad Syukri Ramli berkata sasaran tersebut mampu direalisasikan melalui sukan silat, taekwondo, berbasikal, petong dan boli padang. Tambah beliau, setiap atlet Perlis telah ditanamkan dengan semangat untuk mengharumkan nama Perlis. Pada Sukma 2022 di Kuala Lumpur menyaksikan Perlis membawa pulang 6 pingat emas, 7 perak dan 10 gangsa. Perkembangan sukan luar negara, bekas pemain tengah Manchester United Paul Pogba digantung 4 tahun selepas gagal ujian doping pada Ogos. Berdasarkan siasatan agensi anti-doping dunia, WADA, pemain itu didapati positif testosteron selepas perlawanan pembukaan musim antara Juventus dan Udinese. Bekas pemain Manchester United itu dilaporkan mengambil makanan tambahan yang mengandungi bahan yang mampu meningkatkan pengeluaran testosteron dalam badan. Bahan berkenaan berada dalam senarai larangan WADA dan mereka yang didapati bersalah akan berdepan hukuman penjara maksimum 4 tahun jika ambil untuk meningkatkan prestasi atlet. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin, pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.